Ada soalan tadi di sini berkenaan dengan hadis dhaif. Hadis dhaif. Ada soalan ni saya rasa menarik lah. Sebahagian ilmuwan membolehkan penggunaan hadis dhaif dalam konteks tarhib dan targhib. Boleh Ustaz jelaskan yang benar-benar cara yang benar-benar dalam beramal dengan hadis yang dhaif. Okey. Dalam kitab yang kita baca tadi, yang saya ringkaskan tu ada, cuma saya langkah tadi. Okey. Saya tinggalkan, dan sekarang jawapannya ialah hadis dhaif ada dua bentuk, ada dua cara, ada dua bahagian. Hadis pertama yang dhaif ialah hadis dhaif yang amat dhaif, syadid ad-dhaf. Yang ini tak boleh kita amalkan. Hadis yang kedua ialah hadis dhaif yang khafifud dhaf, yang tidak tidak tadi amat dhaif, yang ni yang ringan sikit. Dhaif tapi tidak terlalu dhaif. Okey. Hadis yang kedua ini boleh diamalkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah saya dah sebut tadi, syarat pertama ialah tidak terlalu dhaif. Tidak terlalu dhaif. Okey. Syarat yang kedua ialah mesti ada dalil lain yang menetapkan amalan. Barulah kita boleh gunakan hadis yang tidak berapa dhaif tu. Contohnya, kalau kita sebut solat, boleh tak saya nak solat satu solat yang baru, yang tak ada dalam sunnah? Boleh tak saya nak solat solat sunat, solat sunat hari ke-8 Syawal. Tahu tak solat sunat hari ke-8 Syawal? Tak, belum datang sini lagi ya? Belum. Okey. Bila kita 1 Syawal kita buat apa? Puasa kan? 1 Syawal kita hari raya Eid. Boleh puasa tak? Hukumnya haram. Haram puasa hari raya, hari Syawal yang pertama. Okey. 2 ya, 2 3 4 5 6 7. Berapa hari? 6 hari. Puasa 6, namanya puasa 6. Boleh tak nak puasa terus? Boleh. Dan sebahagian orang dia buat begitu. Hari pertama dia buka, iaitu dia berhari raya. 2 3 4 5 6 dan 7 dia puasa sunat 6 Syawal. Okey. Yang ni. Hari yang ke-8 tu dia buat apa? Dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat puasa 6 namanya. Boleh tak sembahyang sunat puasa 6? Boleh tak boleh? Jawapannya dalilnya mana? Jadi dia kata dalil tak adalah. Tapi nak mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kan kita sembahyang sunat. Ini ada ni, memang ada. Saya tengah mengajar sekali, ada orang tanya. Saya kata, "Ini siapa buat ni?" Dia kata di Kedah orang buat. Saya mengajar kat Kuala Lumpur, di Kedah orang buat. So kita kata tak boleh lah, pasal tak ada dalil. Tak ada dalil yang membenarkan. Okey. Jadi ini memang tak ada dalil. Kalau ada katalah, kalau satu ini memang tak ada dalil, jadi kalau ada hadis dhaif pun tak boleh pakai. Kerana tak ada hadis yang sahih. Jadi kalau ada hadis dhaif, kita nak gunakan tak boleh. Kerana tiada hadis yang sahih. Faham Okey, tapi kalau ada hadis yang sahih tentang sembahyang solat duha. Ada kan? Sembahyang solat duha ada hadis yang sahih. Kalau ada hadis yang dhaif tapi tak terlalu dhaif, menceritakan tentang pahala, boleh tak digunakan? Di sini jawapan dia ialah mengikut kaedah yang kedua, boleh. Iaitu kena ada dalil lain yang mengatakan solat duha ada. Barulah kita gunakan hadis dhaif untuk nak cerita tentang fadilat. Fadilat iaitu cerita tentang pahala. Bukannya kita ambil hadis yang dhaif cerita tentang pahala lalu kita beramal tanpa hadis lain yang sahih, tak boleh. Okey. Syarat yang ketiga, tidak di Allah yashhar ataupun yushahhir zalik. Dia tidak mewar-warkan perkara itu. Dia tidak menyebarkan. Okay, kerana kalau kita sebarkan,
satu hadis yang dhaif, orang akan ingat itulah sunnah. Jadi tak boleh buat begitu. Dan syarat yang keempat ialah bila buat kena ingat bahawa hadis itu dhaif. Faham ya? So kita kena beritahu, kalau ustaz nak cakap dalam Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan ada disyariatkan solat duha. Dalam hadis yang dhaif ada menyatakan tentang pahalanya. Kena sebut hadis yang dhaif ada pahalanya sekian-sekian. Jadi kita mengharap agar Allah berikan begitu dan lebih elok. Itu tak apa. Tapi dalam satu hadis lain pahalanya begini-begini. Tak boleh. Kita kena ingat ni hadis ni dhaif ni. Seorang kena dengar. Jadi ustaz, dhaif maksudnya apa? Hadis yang lemah. Jadi akhirnya orang akan tanya, ustaz kalau lemah boleh tak jangan bawakan hadis tu. Jadi kita nak begitu supaya semua benda ambil yang sahih sahaja. Kalau yang sahih dah digunakan, barulah pergi kepada yang dhaif, tapi dhaif yang tidak melampau. Okey. Sekarang masalah kita ialah hadis yang sahih berlambak-lambak. Tak dibuat. Tiba-tiba nak cari yang dhaif. Tak apa lagi. Tiba-tiba nak cari yang palsu. Yang maudhu'. Keluar kat TV pula. Kan? Keluar kat TV contohnya apa dia? Berkenaan dengan Nabi tak ada bayang. Mana hadis Nabi tak ada bayang? Tak ada hadis yang sahih, tak ada. Okay, saya tak pasti ada satu lagi masalah lain ialah berkenaan dengan ibu bapa Nabi. Saya tak tahu keluar kat mana kan, tapi ibu bapa Nabi adakah kafir ataupun tidak kafir? Perbincangan dia macam mana? Hadis palsu mengatakan Allah hidupkan kembali ibu bapa Nabi dan mereka beriman. Hadis palsu. Kita tak boleh berhujah dengan hadis palsu. Kita berhujah dengan hadis yang sahih. Dalam Sahih Muslim mengatakan Nabi nak minta doa untuk ibunya, Allah tak bagi. Tak boleh. Okay, menunjukkan Imam Nawawi mengatakan ini menunjukkan mereka yang mati di kalangan Quraisy, mereka adalah musyrikun dan ibu bapa Nabi termasuk dalam itu. Okey.